Okey, sebelum tu kita lihat dulu apa perkakasan elektronik yang diperlukan untuk penghasilan projek cahaya ini. Okey, kita perlukan dua unit LED warna merah dan warna hijau. Kemudian kita perlukan perintang ya, sebab ada dua LED, jadi kita perlukan dua perintang lah. Okey, dua perintang tetap 220 ohm. Okey, kemudian kita perlukan ni yang penting lah, papan mikro pengawal. Okey, papan mikro pengawal ni kita gunakan Arduino Uno, kemudian USB kabel, kemudian kita perlukan papan reka ataupun breadboard. Okey, kemudian kita perlukan 5 wire, 5 unit wire ya. Yang warna hitam ni saya sediakan 3 sebab untuk kaki negatif, dan yang 2 warna lain ni untuk kaki positif. Okey, ini sahaja bahan yang diperlukan untuk bahan dan perkakasan yang diperlukan untuk penghasilan projek cahaya ini. Sekarang kita akan bina pengaturcaraan menggunakan aplikasi Tinkercad. Okey, kenapa kita guna Tinkercad? Sebab kalau kita lihat di muka surat 54 ya, buku teks, aplikasi pengaturcaraan yang digunakan adalah M-Block, okey, untuk Arduino, dan MacCode untuk microbit. Okey, tapi saya lebih suka guna Tinkercad kerana ia lebih senang faham dan lebih mudah untuk guru terutamanya memberi penerangan kepada murid kerana ia ada simulasi perkakasan elektronik. Okey, macam mana caranya? First kali, okey, yang pertama sekali kita pergi pada Google. Okey, dan dia tidak perlu untuk di-download lah. Okey, kita pergi pada Tinkercad, kita type saja Tinkercad. Okey, tinkercad.com. Kemudian dia akan keluar paparan ni. Okey, seterusnya kita sign in. Okey, kita sign in with Google lah. Okey, terpulanglah pada cikgu nak guna email yang mana. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada Circuit. Okey, kita create new Circuit. Okey, kalau cikgu tengok dekat sini ya, ada terus perkakasan ataupun komponen elektronik dekat sini. Okey, yang pertama sekali, okey, kita kena buat apa? Atur cara penghasilan projek cahaya. Okey, jadi first sekali kita mestilah tahu apa yang kita perlukan. Okey, yang pertama sekali apa yang kita perlukan? Kita perlukan papan mikro pengawal. Okey, sama ada microbit atau Arduino Uno, tapi saya akan ajar di sini bagaimana untuk kita menggunakan Arduino Uno. Okey, jadi kita tarik saja papan mikro pengawal Arduino Uno. Okey, seterusnya kita masukkan breadboard. Okey, tujuan kita gunakan breadboard ni ya, ataupun papan reka ini, okey, adalah kerana papan reka ini mudah ditanggal dan mudah untuk kita betulkan. Okey, dia macam Lego ni. Okey, dan kita tengok dekat sini, dekat papan reka ni boleh nampak tak? Kalau yang sebenar punya papan reka, kita tak nampak kan dalam. Ini menunjukkan dia selari. Yang ini dia tidak bersambung. Jadi kita kena sambunglah nanti. Ini selari. Yang ini negatif. Selari ni negatif. Okey, yang ni positif. Selari ni adalah positif. Sama juga dekat atas ya. Negatif dan positif. Okey. Jadi yang ini kita boleh terangkan pada student kita lah. Okey, positif, ini negatif. Yang ini depends on apa yang kita masukkan. Kalau dia negatif, negatif lah semua ni selari. Kalau positif, positif lah. Okey. Okey, seterusnya kita masukkan apa? Okey, kita nak hasilkan cahaya. Okey, jadi kita kena ada LED. Okey, LED. Kita carilah mana LED. Kalau tengok, kita perlukan 2 LED, LED merah dan LED. Macam mana kita nak tukar? Kita tukar kepada green. LED merah dan hijau. Kalau kita tengok kat sini, dia ada dah tulis anode,
dan katot. Nampak anod ni positif dan katot ni adalah negatif. Jadi kita boleh je terus pasang dekat mana yang kita nak. Contohnya ni, bila kita dah pasang ini anod, jadi ni selari ni adalah positif lah. Anod tu positif kan. Yang ini bila kita dah pasang dekat sini kaki negatif, maka ini selari ni adalah negatif. Okey. Jadi kita pasang warna ni, kita pasang kat sini. Hijau ni kita pasang kat sini. Sebenarnya kita boleh je pasang mana-mana. Sini pun boleh. Okey. Dekat mana-mana pun boleh. Tapi kenapa saya pasang kat atas? Sebab nanti kita nak letak resistor. Kenapa kita kena letak resistor? Okey. Resistor ni sebab apa? Sebab nanti arus yang akan dihantar melalui papan pengawal, papan mikro pengawal ke lita ni. Okey, arus ni nanti kalau kita tidak letak perintang, kita tidak letak resistor, kemungkinan LED ni nanti akan cepat rosak lah. Okey. Jadi kita kena letak perintang. Okey, dia macam air, macam pipe. Perintang ni dia punya fungsi dia macam pipe lah. Bila air tu terlalu besar jadi pipe tu, kalau contoh kita nak air kecil, so kita buka lah kecil. Macam tu lah. Macam tu juga fungsi dia macam perintang ni. Untuk LED ni lah. Okey, jadi mana perintang? Ni lah dia resistor kat sini dipanggil resistor. Jadi kita kena letak dekat mana? Dekat kaki positif. Okey. Kita letak kat kaki positif. Kalau kat sini dia tulis 1 kilo ohm. Apa yang kita perlukan adalah berapa ohm? 220 ohm. Ya, kita perlukan 220 ohm. Memang LED memerlukan 220 ohm dia punya perintang. Okey. Okey, kemudian ni pun sama, kita masukkan. Okey, kita tukar ohm tu simbol simbol ohm. Okey, 220 ohm. Okey, kalau tengok kat sini terus berubah dia punya jalur ni. Jalur ni menunjukkan nilai lah, nilai perintang tu. Okey, setelah itu kita nak pasang wire. Okey, wire positif. Okey, untuk terus kepada digital pin. Okey, kita nak sambungkan pada digital pin. Kenapa kita nak sambungkan pada digital pin? Okey, sebab kalau kita tengok dekat sini, dia hantar isyarat. Okey, dia hantar isyarat, dia bawa arus, dia hantar isyarat pada LED, pada servo dan buzzer. Kenapa dia tak hantar dekat analog pin? Analog pin ni dia hanya untuk isyarat sensor saja. Jadi untuk menghasilkan cahaya, kita perlu sambungkan wire pada digital pin. Jadi boleh gunalah ni daripada 13 ni, boleh guna sampai sini. Tapi selalunya kita mula daripada sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 13. Okey, jadi kita pun sambungkan wire. Kalau dekat sini kita tak payahlah nak tarik wire sebab dia dah ada dah terus kat sini. Jadi kita boleh je cakap dekat student kita, kita sambungkan wire ni pada 13. Okey. Sebenarnya ni kita boleh tukar-tukar ni, nak warna apa. Okey, seterusnya kita sambungkan wire positif ni, kaki positif ni pada 12. Kenapa buat kona-kona ni? Supaya buat ni, sebab apa? Supaya dia nampak cantik lah sikit. Boleh je nak terus. Okey. Okey, seterusnya sekarang ni kita nak pasang kaki negatif pula. Okey, kaki negatif daripada sini ke ground. Okey, ni ground ni. Nampak tak? Ni ground. Okey, kita pasang daripada kaki negatif di papan reka, kita pasang kepada ground. Dan kalau boleh negatif ni kita tukarlah warna. Kita tukar kepada black. Biar senang nanti kita terangkan pada student. Black ni, okey, wire warna hitam, bermaksud dia negatif. Okey, seterusnya kita pergi yang ini. Kalau kita tengok, ini kita dah pasangkan positif. Okey, tapi kita belum lagi pasang negatif. Kaki negatif ni belum ada lagi penyambungan. Okey, lita yang lengkap
adalah apabila isyarat daripada controller, okey, daripada papan mikro pengawal ni dihantar pada komponen, okey, dan akhir sekali bila dia hantar dah isyarat pada komponen ni, okey, hantar isyarat dan arus pada komponen ni, okey, kemudian bila dia balik-balik, okey, bila balik-balik dan dihantar pada ground, maka ia dinamakan litar yang lengkap. Okey, jadi kita kena pasang lah ni. Okey, jadi macam mana kita tarik, ni kita boleh pasang terus ke negatif ni, macam tu lah. Nanti kita tukar warna, sebab biar dia warna hitam menunjukkan negatif. Okey, okey, dah sudah. Okey, jadi ni dah lengkap. Jadi cuba kita tengok. Mari kita start stimulasi. Okey, kenapa hanya warna hijau sahaja yang bergerak, yang menyala? Sebab apa? Kita tak masukkan lagi coding. Okey, macam mana cara kita nak masuk kod? Ini adalah coding yang dia bagi hanya untuk yang ini sahaja. Jadi sebenarnya kalau kita nak guna yang ini pun boleh juga. Tapi saya lebih suka kita guna coding kita lah. Okey, macam mana? Okey, first kali, okey, kita akan buat macam ni lah. Okey, kita set pin. Set pin berapa? Kita tengok dekat sini yang warna hijau. Set pin berapa? Inilah pin ni, maksudnya pin digital pin lah. Set pin berapa? 13. Okey, kita nak yang pin 13 ni high. High ni maksudnya menyala. Kita nak pin yang 13 ni menyala. Okey, kemudian kita nak dia tunggulah sekejap. Tunggu. Okey. Contoh kita nak tunggu berapa second? 0.3 second contohnya. Okey, kita tunggu sekejap. Okey, kemudian kita set pin 13 balik. Kita nak dipadamkan. Kita nak dipadam. Okey. Okey, kemudian kita masukkan pun sama. Inilah dia coding. Inilah dia atur cara yang kita perlu buat, ya, supaya nanti kita boleh bila kita dah pasang alat di yang sebenar, okey, perkakasan dengan komponen yang sebenar, maka dia boleh menyala ikut apa yang telah kita arahkan. Okey, 0.3. Okey, so yang hijau ni kita dah letakkan arahan. Okey, sekarang kita nak letakkan arahan untuk yang warna merah pula. Okey, sebenarnya sama je arahan tu. Jadi kita hanya pergi dekat sini, kita just duplicate saja. Okey, tengok kat sini. Tapi kita kena tukarlah pin berapa yang merah. Merah pin 12. Jadi kita tukar dekat sini pin 12. Okey. Pin 12. Okey, jadi boleh tengoklah kat sini. Kita cuba start simulation. Okey, nampak tak? Jadi bila ini ada, jadi budak-budak seronok lah. Ya, dia seronok. Jadi betul lah, ini adalah coding yang kita perlu. Okey, atur cara projek cahaya. Okey, menggunakan antarmuka Tinkercad. Okey, jadi macam mana kita nak masukkan pula? Okey, sekarang saya nak ajar macam mana kita nak masukkan pula coding ni. Okey, coding ni ke dalam Arduino. Okey, macam mana cara dia? Kita pergi dekat code, kita pergi dekat sini, block and text. Okey, yang ini adalah coding yang sama macam diorang dah belajar, ya. Para pelajar kita dah belajar masa di darjah 4, lebih kurang sama dengan Scratch, ya. Dan ini adalah bahasa untuk Arduino. Sebab apa? Sebab bahasa yang difahami oleh papan mikro pengawal adalah bahasa teks. Okey, inilah dia. Jadi yang ni nanti kita boleh copy saja kat sini. Kita copy.
Okey, nanti setelah kita copy, okey, nanti kita akan buka di Arduino. Okey, yang ni kena install dululah Arduino ni. Kalau Arduino lah. Kalau MacCode itu untuk microbit. Okey, jadi yang ini kita boleh copy yang tadilah. Ini boleh tukar. Okey, kalau kita nak tukar nama ni, ni LED. Okey, kita paste. Okey, jadi sebelum tu, kita dah ada kat paparan ni. Sebelum tu, kita mesti tengok dulu dekat tools. Kita kena pastikan port dia adalah port yang kita nak guna nanti. Tapi sebelum tu kita kena buat dulu. Okey, kita kena buat dulu penyambungan dalam litar yang sebenar. Ya, sekarang kita akan buat sambungan perkakasan, projek yang akan mengeluarkan cahaya. Ni seperti mana yang telah diterangkan tadi. Bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian kita sekarang ni, langkah-langkah pemasangan dia. Pertama sekali kita kena pasangkan LED merah. LED merah dan hijau pada papan reka. Tapi sebelum tu kita refresh balik macam yang telah saya beritahu sebelum ni. LED ni dia ada kaki, satu panjang, satu pendek. Panjang ni iaitu anode dan pendek ni kathod. Macam mana kita nak tahu sekiranya kita pasang LED ni di papan reka. Bila kita pasang macam ni, dia akan tenggelam kan. Jadi kita tak nampak mana satu kaki positif dan mana satu kaki negatif kan. Macam mana cara kita nak tahu? Kalau tengok kat sini akan ada nampak dekat situ. Kalau tengok, nampak tak? Ada macam flag tu. Itu adalah menunjukkan kaki kathod. Dia pendek. Kaki kathod macam ni kan. Nampak sikit pendek. Nampak tak? Ini menunjukkan kaki kathod. Yang ada flag ni. Jadi kita nak sambungkanlah. Macam ni. Saya selalu pasang kaki yang positif ni, kaki anode ni pada tangan, biar dia menghadap tangan kanan lah ya. Jadi sebenarnya kita boleh pasang dekat mana-mana. Jadi kalau contoh kita pasang, kalau dah sini kita pasang kaki ni, kaki positif, jadi selari ni adalah positif. Macam tu. Macam tunjuk dalam simulasi macam dah diterangkan dalam simulasi. Jadi kita pasang kat sini. Seterusnya ini sebenarnya nak bengkokkan pun boleh boleh untuk membezakan lah. Tapi saya lebih suka pasang terus je. Kita boleh pasang kat mana-mana pun. Kenapa tak pasang dekat bawah-bawah ni? Sebab nanti kita nak pasang resistor. Kalau kita pasang bawah sangat ni, nanti macam tak cantik litar tu kan. Dia terlalu terlalu ke bawah sangat. Tak ada ruang nanti nak letak resistor. Jadi kita pasangkan. Sebenarnya pemasangan ni kita boleh ikut saja simulasi yang telah kita buat. Exactly macam simulasi yang telah kita buat tu. Seterusnya kita pasang perintang. Ini perintang tetap resistor ni. Resistor ni adalah 220 ohm untuk LED 220 ohm perintang tetap dia. So kita pasang di kaki. Kat mana kita nak pasang? Kita kena pasang di kaki positif. Sebab apa? Sebab arus yang dibawa adalah arus mestilah berada di kaki positif. Jadi kita pasang di sinilah. Ini pun sama. Kita pasang di kaki positif. Pastikan dia selari. Tapi selalunya student para pelajar dia akan mengikut simulasi yang telah dibuat. Nampak tak? Pastikan selari.
Okey, kemudian kita ambil wire. Okey. Macam tadi saya cakap, wire yang berwarna ni mewakili positif, yang warna hitam ni mewakili negatif. Okey. So, kita pasang ni, okey, selari di bawah resistor tu. Kemudian kita nak pasang kat mana? Kita pasang sini dulu lah. Okey. Ni kita pasang pada digital pin. Okey, digital pin 13. Okey. Kaki perintang dan kaki ni kena selajur lah kena selari. Okey, kemudian seterusnya kita pasang pula yang ini, okey, pada digital pin di papan mikro pengawal nombor 12. Okey, sebelah-sebelah saja. Okey, kemudian dah selesai ke? Belum lagi. Okey, sebab apa? Sebab kita tak pasang lagi negatif ni. Okey, untuk papan reka, ya, negatif ni kita kena pasang di sini. Okey. Dan pada ground lah. Okey, kalau kita tengok tu ada nampak ground tu. Ground tu maksudnya negatif ya pada papan mikro pengawal. Okey, kemudian yang ini kita kena pasang selari lah, sebab yang ini arus akan mengalir daripada papan mikro pengawal ni ke dita. Okey, dia akan mengalir di kaki positif, kemudian nanti dia akan keluar di kaki negatif. Jadi selagi kita tak pasang, maka dita ni tidak lengkap. Okey, jadi kita pun pasang di mana? Di kaki negatif. Okey, pastikan selari ya, tak selari. Negatif. Okey, di sini. Pasang di sini. Okey. Barulah dia ada di selari selajur. Okey, ini pun sama juga. Okey, kita pasang di sini. Okey, dan di sini. Okey, sebenarnya kita boleh ikut saja simulasi. Okey. Dia sama je dengan simulasi. Sebab tu saya lebih suka guna simulasi pada Tinkercad, sebab kita dah tak perlu dah untuk menerangkan menerangkan dengan lebih detail, kerana kita ikut saja apa yang telah kita buat pada Tinkercad. Inilah dia. Okey, pemasangan untuk penyambungan perkakasan untuk menghasilkan cahaya. Setelah kita buat penyambungan pada litar sebenar, okey, sekarang ni okey, kita akan pasangkan USB. Okey, kita pasangkan USB. Okey. Okey, sekarang ni kalau tengok dekat sini, dia ada butang upload, tapi sebelum tu kita tengok kat tools. Okey, kita tengok dia punya port dia. Port dia kalau tengok kat sini adalah COM3, Arduino port. Kita pastikan dia ada tulis Arduino tu ya, sebab kita baru tadi kita pasang pada komputer. Okey, jadi kita menggunakan port COM3. Okey. Okey, setelah kita masukkan COM3 ni, kita pergi di sini. Ni. Okey. Jadi kita upload lah. Ini maksudnya kita upload apa yang telah kita atur carakan tadi, the papan mikro pengawal. Okey, dan bila kita dah masukkan atur cara tu dan kita dah uploadkan dalam papan mikro pengawal, maka nanti kalau kita nak guna bateri, okey, kita dah tak perlulah nak sambung pada komputer, sebab arahan untuk penyambungan yang kita buat tadi. Okey, penyambungan yang kita buat tadi tu kita dah masukkan dalam papan mikro pengawal. Okey, saya harap cikgu-cikgu fahamlah. Ya. Okey, jom kita tengok apa yang berlaku pada penyambungan yang kita dah sambung tadi tu. Adakah betul seperti simulasi? Okey, adakah betul sama macam simulasi ni? Okey, kita tengok ya. Dia akan macam ni lah. Kita tengok adakah sama macam simulasi ni. Alright.
Okey, kalau kita tengok tadi daripada simulasi kita dah sambungkan USB kabel tadi, okey, dan kita dah upload ke dalam Arduino, okey, ke dalam ni papan mikro pengawal ni. Okey, jadi kita tengok sama kan macam simulasi yang telah kita buat. Jadi inilah dia projek macam mana projek penghasilan cahaya, okey, dilakukan. Boleh dilakukan untuk student kita. Kita boleh guna satu LED, kita boleh guna 2 LED, dan sebenarnya kita boleh guna banyak LED, 5 ke 6 ke, depends, bergantung pada kreativiti dan inovasi para pelajar.